Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah para penonton sekalian, hari ini kita dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali setelah kita tidur ataupun mati sementara, dan alhamdulillah nikmat yang seterusnya dapat kita bersama-sama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini, pagi Khamis 23 Disember 2021, dan saya Da'i Hadari insya-Allah akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Baiklah, awalul kalam, sebelum kita nak teruskan dengan lebih lanjut apakah topik kita yang kita akan bicarakan, siapakah panel kita, saya nak mengajak anda semua para penonton sekalian, mari sama-sama kita mendoakan kepada mereka yang terlibat, terutamanya mangsa-mangsa bencana banjir di seluruh negara, terutamanya di Lembah Kelang dan juga di beberapa buah negeri yang lain, termasuklah Pahang, Perak dan lain-lain. InsyaAllah sama-sama kita doakan supaya dipermudahkan urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga dengan apa yang mereka hadapi ini akan diberikan sebaik-baik ganjaran buat mereka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, hari ini kita akan teruskan pengajian kita. Kita akan dapatkan pelbagai info, dapatkan ilmu. Hari ini kita akan bicarakan topik kita iaitu sirah, dan kita akan fokuskan dalam bab 25 Rasul, dan dalam kalangan 25 Rasul itu kita sangat bertuah pada pagi ini kita akan sembang-sembang, kita akan dapatkan ilmu berkaitan dengan Nabi Ishaq alaihi salam. Dan bersama dengan saya untuk huraikan dengan lebih lanjut, untuk dapatkan info daripadanya, kita sangat bertuah bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat? Ya. Sihat, puasa semangat hari ni. Allahu pasal Akbar. ada ustaz bola kan. Segan dah mula-mula lagi segan dah. Ya. Tapi Ustaz, Ya. ni para penonton Tanyalah Ustaz ni ramai kata rindu kat Ustaz. Lama betul tak ada? Oh Di tu. mana? Ada. Ada anak Dia Ustaz. kelik kampung Ustaz. Balik kampung Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini Ustaz kita akan Ya. dapatkan info berkaitan dengan Nabi Ishaq AS. InsyaAllah. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan, bukan kepada moderator ya, kepada Al-Fadhil Ustaz, caranya anda boleh hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun boleh terus sahaja ke akaun Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, dan anda boleh tinggalkan soalan di sana. Dan jangan lupa tekan butang kongsi ataupun dengan izin share di laman sosial anda juga untuk ramai lagi dapatkan manfaat kita pada pagi ini insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Nabi Ishaq alaihi salam. Ustaz ya. Ya. Apa fakta yang kita semua, para penonton semua termasuklah saya perlu tahu sebagai mukadimahnya? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya Da'i Hadari dan seterusnya pada penonton-penonton, rakan-rakan kru penerbitan Tanyalah Ustaz, juga pada barisan para alim ulama, pemimpin-pemimpin negara semua yang berada di luar sana yang menonton, dan tak lupakan pada mak saya jugalah, penonton setia. Menonton pagi ni? Menonton anak dia dan dia tengok. Terima kasih mak doakan, dan semualah yang menyaksikan, moga Allah rahmati kita bersama. Dan tidak lupakan juga pada rakan-rakan kita yang sedang dalam ujian musibah banjir ini, kita doakan moga-moga dalam dua perkara. Pertama, musibah yang melanda ini sebagai jalan Allah nak mengangkat darjat kalian semua. Allah nak mengangkat darjat menerusi musibah yang Allah datangkan ini, maknanya darjat kita ditingkatkan, mudah jalan ke syurga. Amin. Yang kedua, moga-moga Allah jadikan musibah ini sebagai jalan kaffarallahu biha min khatayahu, sebagai jalan Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Zaman silam, sebelum-sebelum ni kita ada keterlanjuran, kita ada buat silap. Saya yang cakap ada silap, Da'i Hadari pun ada silap.
Maka inilah jalan Allah nak cuci dosa kita. Ada orang Allah cuci dosa dengan banjir, ada orang Allah cuci dengan musibah-musibah yang pelbagai. Moga-moga inilah jalan kita untuk ke syurga tu lebih mudah, lebih lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dan yang hadari, kita akan membincangkan tentang satu topik dalam silibus sirah 25 Rasul ini, iaitu tentang Nabi Ilyas. Ya, Nabi Ilyas pula dah. Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, Ustaz. Nabi, maaf, awal-awal salah tajuk Nabi. Dia nervous, Ustaz. Mungkin. I itu sama. I Ishaq, Ilyas. Tu ya. Baiklah, tuan-puan semua, Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq alaihi salam merupakan antara salah seorang nabi di kalangan 124,000 nabi dan tergolong juga di kalangan 312 orang rasul, dan termasuk juga di kalangan 25 rasul yang disebut namanya di dalam Quran kurang lebih sebanyak 17 kali, iaitu antaranya dalam pelbagai surah dicatatkan ataupun direkodkan dalam Al-Quranul Karim, antaranya dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Al-An'am, Hud, Yusuf, surah Ibrahim, surah Maryam, surah Anbiya, surah Al-Ankabut, surah As-Saffat, surah Sad. Dan ini semua antara surah-surah yang menyebut berkaitan tentang Nabi Ishaq alaihi salam. Walau bagaimanapun, kisah Nabi Ishaq ini tidak begitu terperinci diceritakan di dalam Quran kalau nak dibandingkan dengan nabi-nabi Allah yang lain. Maknanya agak sedikit mencabar bagi penceramah pagi ini untuk nak menghuraikan dalam durasi masa yang agak panjang juga berbanding dengan kisah yang termuat dalam Quran. Malah dalam hadis sekalipun hanya ada beberapa sahaja. Namun insya-Allah walaupun kisahnya tidak panjang, tidak bererti, huraian dan iktibarnya itu tidak dapat kita nak ambil faedah. Banyak sekali dia punya khasiat ataupun ramuan yang banyak terkandung dalam kisah Nabi Ishaq alaihi salam. Seperti yang Da'i Hadari sebutkan tadi, saya nak sebutkan pada tuan-puan semua, Nabi Ishaq alaihi salam, saya nak kongsikan ada 7 fakta berkaitan tentang Nabi Ishaq yang mungkin kita tahu atau ada setengahnya kita tak pernah tahu pun. Maka saya nak memberitahu untuk kata orang panduan bersama atau nilai tambah ilmu kita yang selama ni kita hanya tahu sekadar itu dan ini saja. Ini kita tambah lagi. 7 fakta tentang Nabi Ishaq alaihi salam. Pertama sekali, Nabi Ishaq alaihi salam merupakan moyang kepada keturunan Bani Israel. Itu yang pertama. Saya ulang sekali lagi, Nabi Ishaq merupakan moyang kepada keturunan Bani Israel alaihi salam. Yang mana Nabi Israel ini juga merupakan panggilan atau nama lain bagi seorang Nabi Allah. Jadi kita tak bolehlah buat sesuka hati. Memanglah marahkan pada puak-puak ni, tapi janganlah kita duk melaknat kepada nama tersebut sebab dia berkait dengan seorang Nabi Allah juga nama kepada Rasul. Israel itu nanti kita akan bahaskan. Tapi kalau kami nak benci sangat tu, nanti kita cerita siapa yang selayaknya yang kita marahkan. Bukan kita aja marah, Allah Ta'ala, Nabi pun marah pada memang puak ada tu. Nama dia lah. Memang ada dia punya puak dia tu. Kita akan cerita. Satu, fakta yang pertama. Fakta yang kedua tentang Nabi Ishaq alaihi salam, iaitu baginda merupakan seorang nabi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat baginda saja dipuji, malah keturunan baginda iaitu Nabi Ishaq dan anak endanya dan ayah endanya dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta yang ketiga adalah iaitu baginda Nabi Ishaq lahir, yang ketiga lahir dari kedua ibu ayah yang sangat-sangat tua. Ataupun bersangatan tua lah, terlalu tua sangat. Artinya umur yang kebiasaannya, adatnya umur ni orang layan cucu. Dah baru dapat anak. Itu fakta yang ketiga. Semua ni akan kita hurai nanti. Yang keempat, Nabi Ishaq alaihi salam juga, fakta yang keempat adalah baginda disebut oleh Allah sebagai Nabi yang alim. Nabi yang alim, yang mempunyai ilmu yang banyak. Mempunyai banyak ilmu.
apa pula beza dengan Nabi Ismail? Ya. Sedangkan Nabi Ishak dan Nabi Ismail dari ayahanda yang sama. Kira adik-beradik lah. Kan? Cuma apa bezanya itu? Kalau Nabi Ishak itu dikenali sebagai alim, banyak ilmu, Nabi Ishak pula dikenali sebagai apa? Nabi Ismail ya. Nabi Ismail kan? Sebagai apa? Dikenali sebagai apa? Sebentar lagi. Oh tak boleh. Tak boleh cerita semua lah. Simpan dulu. Kan? Yang seterusnya, fakta yang kelima. Fakta yang kelima adalah Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang nabi yang disebut pangkatnya sebelum kelahiran. Masya Allah. Belum lahir lagi, pangkat dah disebut. Bukan nama. Pangkat tu dah disebut. Maknanya pangkat Nabi lah. Bukan setakat itu saja. Pangkatnya dah disebut. Pangkat anak dia nanti. Maknanya cucu pada Nabi Ibrahim. Bakal anak kepada tu. Bakal ayah. Bakal anak pada Nabi Ishak. Pangkat dia pun dah disebut dah. Ini hebat ni. Ya. Dahsyat. Pun nanti kita akan huraikan juga. Ya. Dan mungkin dari sudut kita, bukanlah kita maknanya teringin nak bercita-cita anak nanti ada pangkat Jusa A ke, pangkat Turus ke, pangkat grade 48, macam mana nak dapat macam tu. Bukanlah kita nak. Maksudnya ada benda yang saya akan huraikan nanti. Geram rasa nak cerita. Nanti kita cerita. Nanti. Jangan cerita semua. Jangan, tak boleh. Nanti. Ada pelan-pelan sikit-sikit. Yang keenam. Fakta yang keenam. Yang keenamnya adalah Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang Nabi Allah yang beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala bermula daripada ayahandanya lagi. Dan ini adalah perkara yang Allah Ta'ala sebut menerusi malaikatnya bahawa Nabi Ibrahim, ayah kepada Nabi Ishak, rumah mereka diberkati dan mereka itu sendiri diberkati. Maknanya tubuh badan mereka itu sendiri, mereka itu adalah manusia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dengan izinnya dalam surah Sad ayat 45 sampai ayat 47, saya ulang sekali lagi. Ayat 45 sampai ayat 47 Allah menyebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Allah puji dengan mereka ini mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi, usaha mereka yang luar biasa macam Nabi Ibrahim dengan pengorbanannya. Dan semua mereka ini ada kelebihan yang tersendiri, maka berkat untuk mereka ini. Itu yang keenam. Maknanya perjuangan hidup mereka ini merupakan perjuangan yang suci, yang berkat sama sekali. Dia kalau ayah, lepas tu mari anak, perjuangan sama. Mari cucu, perjuangan pun sama. Ini kira hebat lah. Dahsyat lah. Dan yang ketujuh atau yang terakhirnya untuk fakta yang saya nak kongsikan tentang Nabi Ishak alaihissalam, iaitu baginda merupakan seorang yang mempunyai usia atau umur yang panjang. Umur yang panjang, menurut beberapa catatan yang saya peroleh, ratusan tahun. Namun berapa ratus itu akan kita bincangkan sebentar lagi. Itulah dia Da'i Hadari, sekadar permulaan mukadimah untuk kita nak katakan siapakah Nabi Ishak alaihissalam yang patut kita kenali. Allahu Akbar. Tadi sebelum secara langsung, Ustaz kata tak tahu nak cerita apa. Padahal di awal ni banyak pula perkara yang akan dikupaskan sebentar sahaja lagi. Cumanya Ustaz, kejap lagi saya nak teringin nak tanya tentang betul ke Nabi Ishak ni permulaan para Nabi dalam kalangan Bani Israel? Tapi kejap lagi Ustaz ya. Boleh. Jika anda nak tahu apakah jawapannya, selepas ini tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tidak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan saya mohon dengan rendah hati, jangan lupa untuk terus berdoa kepada mangsa-mangsa banjir. InsyaAllah moga-moga mereka dipermudahkan urusan, terutamanya dalam menghadapi ujian ini. InsyaAllah ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para penonton sekalian, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini, pagi Khamis. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Kita dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan kisah 25 Rasul, pengajian sirah kita, iaitu berkaitan dengan Nabi Ishak. InsyaAllah. Baiklah, jangan lupa untuk hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia Facebook rasmi kami. Baiklah Ustaz. Ya. Tadi saya ada tinggalkan satu soalan yang mana berkaitan dengan apa yang Ustaz kongsikan fakta tadi, iaitu Nabi Ishak, benarkah
baginda adalah permulaan para nabi dalam kalangan Bani Israel. Ya. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih pada Da'i Hadari dan penonton-penonton, tanyalah Ustaz yang didoakan kebaikan sekalian semuanya. Betul. Nabi Ishaq alaihi salam merupakan, ini kita katakan merujuk pada fakta yang pertama tadilah, iaitu yang pertama, Nabi Ishaq merupakan moyang kepada keturunan Bani Israel. Sebab apa? Daripada Nabi Ishaq, lahirnya Nabi Yaqub alaihi salam. Walaupun ada juga yang mengatakan Nabi Yaqub ini dia ada saudaranya atau ada yang mengatakan saudara kembarnya. Itu kita akan nanti ada masa kita tambah, kita cerita sikit lah ya. Okey. Jadi Nabi Yaqub ini, nama lain bagi Nabi Yaqub juga adalah Israel. Yang membawa maksud hamba Allah, Israel. Jadi sedikit pandangan lah ataupun kita kata peringatan bersama. Kalaupun kita nak marah ke ataupun dengan apa nada sekalipun, sebenarnya tak berapa kena lah kalau kita nak katakan terhadap Israel. Sebab Israel ni dia merujuk pada Nabi Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam. Yang mungkin kita marah kan, bukan saya, kita je marah, termaktub dalam Quran sekali, iaitu Yahudi. Yahudi. Sebab Yahudi ni, kalau tuan-puan semua tak masih lagi ragu-ragu, kau Yahudi. Dalam Quran yang hari-hari kita baca 17 kali sehari itu, ghairil maghdub. Maghdub itu bukanlah mereka yang dimurkai. Mereka yang dimurkai, maghdub itu merujuk kepada Yahudi. Yang mana Yahudi ni yang Allah Ta'ala, bukan Nabi je marah, kita je pun marah, kan? Allah Ta'ala pun marah ni diorang ni. Sebab apa? Sebab mereka ini merupakan manusia yang tahu kebenaran tapi lawan. Tahu kebenaran tapi lawan. Jadi, tolong jangan kaitkan Nabi-Nabi Allah dengan Yahudi. Kalau nak kaitkan sekalipun, Nabi-Nabi dengan Israel, betul. Kerana apa? Kerana kebanyakan atau ialah kita boleh katakan kebanyakan Nabi-Nabi Allah ini, keturunan mereka adalah keturunan Bani. Bani membawa maksud anak. Ataupun anak-anak. Ataupun keturunan. Kalau kata Bani Israel, maknanya anak ataupun keturunan Israel. Keturunan Nabi Yaqub. Okey. Jadinya, dan kita pun tidak berhajatlah nak ulas panjang Nabi Yaqub kerana akan ada asatizah panel yang akan ceritakan episod akan datang. Jadi, maknanya, macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, saya ambil contoh, surah Ali Imran ayat 67, boleh semak penonton-penonton semua, Ali Imran ayat 67, saya tak bacakan ayatnya, boleh kata orang homework lah, baca sendiri. Yang mana Allah Ta'ala sebut bahawa Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para Nabi Allah ini, mereka bukan Yahudi. Mereka bukan Yahudi. Kan, bukan Yahudi dan mereka bukan, dan mereka ini Hanif. Hanif ini maksudnya mereka yang taat dan Muslim. Muslim. Mungkin ada pandangan yang mengatakan bahawa Nabi-Nabi dulu bukannya Islam. Yang Islam Nabi Muhammad Yang dulu bukan Islam pun. Salah. Allah Ta'ala sebut, rujuk tuan-puan semua, rujuk Quran Ali Imran ayat 67. Allah sebut Nabi-Nabi ini, mereka ini Muslim. Bukan Yahudi, Muslim. Keturunan Israel. Tapi beza dengan Nabi Ismail lah. Nabi Ismail keturunannya jauh keturunan, nanti panjang cerita dia. Kahwin dengan Arab, kemudian jadi Arab Musta'ribah. Dia bercampur. Kan, dan duduk dan bergaul dengan bangsa Arab, dia jadi Arab dah. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur keturunan Nabi Ismail. Tak apa, kita tak ulah bab tu. Jadi kembali balik pada soalan tadi, kalau ditanyakan benarkah Nabi Ishaq merupakan perintis ataupun moyang asal daripada keturunan Bani Israel, jawapannya ya, berdasarkan apa yang kita ceritakan tadi, dan tak ada kaitan dengan orang Yahudi. Sebab Yahudi ni memang dia punya cerita dia panjang, begitu dahsyat sekali, bukan setakat dibenci oleh Allah dan manusia, Nabi pun benci, dan mereka ni juga terlibat dalam beberapa jenayah yang sangat besar, dahsyat jugalah. Malah direkodkan Imam Jalaluddin bahawa mereka ini adalah puak-puak yang bunuh orang. Nabi pun dia bunuh, 43 orang Nabi dia bunuh, dan 170 orang pengikut dibunuh oleh mereka ini. Maknanya masakan seorang Nabi
Membawa kebenaran dikaitkan dengan Yahudi yang membunuh orang, tak ada. Jadi keturunan Israel dan Muslim. Allah alam. Itu. Kena pandai beza lah. Itu. Okey. Baik Ustaz, ada soalan yang cantik juga soalan ini kalau kita ketengahkan daripada Ramde Seru di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i waalaikumsalam. Apakah tujuan dan mengapa Nabi Ishaq alaihissalam tinggal di daerah Hebron dan berdiam bersama dengan suku Kanaan? Ya, baik. Terima kasih sahabat yang bertanya. Sungguh pun macam saya katakan di awal perancangan tadi bahawa kisah secara terperinci itu tak disebut dalam Quran. Walaupun ada orang kata, Ustaz boleh rujuk, ada dalam Old Testament, ada perjanjian lama. Maaflah, saya tidak berhajat untuk nak ke situ kerana mungkin ada orang yang lebih pakar untuk kaji dalam bab itu. Saya Quran dan hadis saja. Namun itu pun taklah menguasainya. Jadi kita raikan juga sahabat kita punya soalan. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam berada pada kawasan-kawasan tersebut yang asal kelahirannya di kota Kanaan, sekitar lahir tahun 1761 sebelum Masihi. Kerana untuk nak meneruskan perjuangan dakwah yang dilakukan oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setakat tu saja yang boleh saya kongsikan. Maknanya kenapa di situ dan mungkin tak pergi jauh-jauh. Kalau nak dibandingkan dengan ayahandanya pergi ke Mekah kan apa. Ringkasnya adalah kerana meneruskan perjuangan dakwah yang disampaikan ataupun yang seperti mana yang dilakukan oleh ayahandanya, dan itulah sifat para nabi, tabligh, menyampaikan. Menyampaikan dan menyampaikan. Dan nanti insya-Allah ada masa Da'i Hadari saya nak minta izin untuk nak bacakan ayat Quran yang mungkin ia lebih memaparkan perjalanan bagaimana lahirnya seorang nabi bertuah ini, nabi yang hebat yang banyak yang akan kita ceritakan insya-Allah. Insya-Allah. Saya teringat Ustaz tahun 2017 alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk saya sampai ke sana. Orang-orang Yahudi ni Ustaz, mereka mencari, mereka korek tanah di kawasan sekitar kawasan Palestin tu untuk mencari kebenaran bahawasanya Nabi Ishaq ini tinggal di sana dulu. Sebab nak membuktikan tanah itu kononnya milik mereka. Dia nak claim. Okey Ustaz. Tadi Ustaz ada kongsikan fakta yang kedua, yang mana baginda Nabi Ishaq dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bacakan satu hadis ini yang mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan mafhumnya, yang mulia, putera yang mulia. Putera yang mulia dan putera yang mulia adalah Yusuf, putera Yaqub, putera Ishaq, putera Ibrahim. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Ya, baik. Terima kasih. Penonton semua, hadis yang dibacakan oleh Da'i Hadari tadi ataupun kalau dalam matanya disebutkan Al-Karimu Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf Ibni Yaqub, Ibni Ishaq, Ibni Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, iaitu Nabi SAW memuji keturunan Nabi Ishaq alaihissalam, iaitu dengan kata Nabi yang mulia pada putera pada yang mulia, putera pada yang mulia, itu merujuk pada Nabi Yusuf alaihissalam, bin Yaqub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Kerana maksudnya daripada jalur keturunan ini merupakan jalur keturunan yang hebat-hebat lah, yang bagus-bagus ini. Dia kalau dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, maknanya ada sesuatu yang istimewa pada nabi-nabi Allah ini yang patut kita telusurilah perjalanan sirah hidup mereka. Kalau kali ini mungkin kita keluar sikit, kalau di kalangan yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga manusia yang dipuji, bukan setakat Nabi saja puji, Allah Taala puji. Allah pun puji dia. Iaitu ada satu hadis Nabi SAW bersabda, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Ada satu orang ini namanya Asyaj bin Qais, Asyaj bin Abdul Qais. Kata Nabi, engkau ini ada dua benda yang Allah Ta'ala cinta pada engkau. Allah sayang pada engkau ni kerana engkau ni memiliki dua benda. Dua perangai lah. Dua perangainya itu. Pertama sekali al-hilmu. Yang kedua wal-anatu. Al-hilmu maknanya kelembutan. Lembut ni maknanya seorang yang cermat. Dia kalau kata
mengurus takbir barang kereta, dia tak kasar, dia tak kan, maklumlah kadang kereta company kan buat lebih kurang kan, kungkang tekan brek kan. Dia lembut, dia baik. Dan yang kedua, wal anatu, dia orang yang bertenang-tenang, dia tak gopoh. Jadi apa yang saya nak sebut di sini adalah beruntung mana-mana manusia yang dipuji Allah dan dipuji Rasulullah SAW, termasuklah Nabi Ishaq alaihi salam. Tu. Maksudnya ada sesuatu yang sangat hebat. Ya, betul. Pada Nabi Ishaq alaihi salam. Baiklah Ustaz. Muhammad Faizal bin Ahmad pula. Katanya soalan beliau, bagaimanakah reaksi Nabi Ibrahim alaihi salam dan isteri apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk memberitahu kepada mereka akan kelahiran Nabi Ishaq alaihi salam? Dan pada usia berapakah Nabi Ibrahim dan isterinya ketika itu, iaitu ketika Nabi Ishaq alaihi salam dilahirkan? Mungkin saya seronok kalau Ustaz boleh gambarkan dari sudut penceritaan. Silakan Ustaz. Boleh, baik-baik. Terima kasih pada saudara Faizal yang mengajukan soalan. Oleh kerana itu, yang maknanya lebih layak untuk kita nak ketengahkan kisahnya ini adalah menerusi ayat Al-Quran yang telah termaktub. Jadi izinkanlah yang saya untuk bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ayat ni kalau ikut panjang lagi, tapi memadailah kita nak mengambil keberkatan ayat dan seterusnya kita akan bawa ia dalam bentuk penceritaan. Okey, cerita dia bermula begini. Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima kunjungan, ayat yang saya bacakan tadi surah Hud ayat 69 dan seterusnya. Saya ulang, surah Hud ayat 69 dan sehinggalah ayat yang seterusnya. Maaflah kadang ibu-ibu, acik-acik, Ustaz ayat berapa tadi Ustaz, surah apa Ustaz, surah berapa, surah. Dia sebab makcik-makcik ni dia akan ceramah balik. Dia akan ceramah dengan pakcik. Terbalik. Pakcik tu nama je Ishaq. Tapi Nabi Ishaq pun dia tak kenal. Jadi nak ceramah kat pakcik engkau balik ni. Surah Ustaz, surah. Okey, baik. Ceritanya gini. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat. Yang mana malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala ini datang dengan dua tujuan. Pertama, dengan untuk nak kata orang menurunkan titah perintah Allah terhadap kaum Lut, kaum Nabi Lut. Kisah yang kita semua sedia maklum, hidup tak senonoh, suka sesama jenis, semua tu kita tahu. Okey. Yang kedua adalah sebagai nak menyampaikan berita gembira. Sebab itu fabasyarunaha, ataupun sebagai berita gembira nak disampaikan pada Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Dan tak lama selepas itu, Nabi Ibrahim segera mengeluarkan hidangan yang berupa anak lembu yang gemuk, yang dah dipanggang. Kalau dalam ayat yang lain, bi'ijlin samin, anak lembu yang gemuk. Kalau dalam ini, bi'ijlin hanidh. Hanidh tu yang dah dipanggang. Ini sajalah, ini saja kongsi lah kan. Dia dari satu bab menunjukkan kita bahawa satu tambah sikit lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim ini awwalun nas, antara manusia terawal, mengajar manusia tentang bagaimana menyantuni tetamu. Itu diakui sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Nabi kita puji Nabi Ishaq, sekarang Nabi sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji Nabi Ibrahim sebagai awalun, manusia terawal, mengajar manusia
this is how. Dengan izin ya. Inilah caranya kalau engkau dapat tetamu, inilah cara layanan dia. Bagaimana layanan dia? Bila sebut bagaimana layanan dia, kejap je lagi Ustaz. Boleh? Potong kona semua. Potong tang kona. Okey. Ni semua makcik pakcik marah saya ni. Apalah dipotong ni Da'i Hadari. Tak apa. Sambungannya selepas ini. Terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan berhadapan dengan pelbagai pertanyaan, persoalan dan juga permasalahan. Jangan risau kerana ada jawapan dan ada penyelesaiannya, terutamanya dalam berkaitan dengan ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di sini ada penyelesaiannya. Dan hari ini kita sama-sama dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan sirah, yang mana kita fokuskan kepada topik kecil kita, iaitu kisah 25 Rasul, iaitu berkaitan dengan Nabi Ishaq alaihi salam. Dan saya nak mengajak anda semua, kalau ada kelapangan, kalau ada kemampuan, terus membantu mereka yang memerlukan, terutamanya bagi mereka yang menghadapi musibah banjir, insya-Allah. Baiklah, Ustaz Ilyas Ismail masih lagi bersama dengan kita pada pagi ini. Baiklah Ustaz. Ya. Tadi Ustaz ada sebut bagaimana Nabi SAW ada menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim ini adalah insan yang mula-mula mengajar bagaimana kita menyantuni tetamu. Dan ada kaitannya juga yang apa Ustaz nak kongsikan. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih pada Da'i Hadari dan penonton-penonton semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Tadi kita berhenti seketika dengan teknik sepakan sudut tadi itulah ya. Oh, dahsyat. Dia bukan potong kona, dia sepakan sudut. Bahasa orang bola macam itulah kan. Okey, tuan-puan semua, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang yang dikenali sebagai insan yang paling sangat santun terhadap tetamu baginda. Maka di antara tetamu baginda yang hadir pada ketika itu adalah malaikat yang datang rupa manusia. Itu yang bawa keluar makanan tu. Dan bawa keluar tu pula bi'ijlin haniz, iaitu anak lembu yang dipanggang. Kalau kita fikir secara logik kita lah, seseorang yang mungkin kita pun kenal tak kenal, entah daripada mana datang semua ni kan. Hebat sangat tu, anak lembu yang dipanggang. Kita kopok lekor pok losong kan. Air sirap cukup kan, tak ada air sendiri kan. Allah. Ini maknanya layanan yang begitu istimewa lah. Orang muda kata superb paling marvelous punya layanan, sangat hebat. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Cumanya Nabi Ibrahim memerhatikan tindak tanduk tetamunya ini, tak sentuh makanan, tak makan. Dia sentuh pun tak makan dak lagi. Ini lain macam ni. Dia kalau orang mesti istimewa ni. Betul. Mesti dah ada standby nak makan dah. Tinggal tulang. Jadi ini rupanya malaikat. Bila tahu kata malaikat, mereka agak jadi gementar sikit, jadi risau sikit lah. Cuma malaikat ini saya ringkaskan daripada ayat Quran yang surah Hud tadi ni ya. Malaikat mententeramkan hati mereka, maknanya relax, jangan takut. Kita hari ni kan polis datang, SPRM datang tu dia jadi lain sikit. Dia datang depan rumah. Dia datang kan, datang bawa warrant lagi seram lah. Ni yang datang ni malaikat. Okey, tenang. Ni bukan agensi mana ni, penguasa mana dah. Kami ni malaikat. Okey, ni malaikat. Okey, datang ni Tuhan, kaum Lut buat perangai tak senonoh. Diorang tu, kami ada kerja dengan diorang tu, tapi sambil-sambil nak bagi tahu bahawa kalian berdua ni ada seronok ni. Biasa doktor bagi tahu, kata mengandung ni, ini malaikat khabar ni, seronok ni, bahawa kalian berdua ni, Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah akan mendapat anak. Masya-Allah. Maknanya, dah lah bagi tahu kata nak dapat anak tu pula. Sayup hujung-hujung telinga Siti Sarah bila dia dengar saja, maka respon dia pada ketika itu, dia kata apa? Qalat ya wailata alidu wa ana ajuz. Dia kata, dia dengar pada jauh. Dia kata, ni kalian semua akan dapat anak. Dia daripada jauh dengan perasaan yang dia kata aku macam tak sangka betul . Dia kata, macam mana aku nak bersalin, nak beranak . Maknanya umur tu ajuzun, kalau dalam ayat yang lain ajuzun aqim, fasakkat wajhaha, menampar-nampar pipi dia dengan menyebut
tua lagi mandul, tua lagi mandul. Macam tu. Tua lagi mandul. Allahu Dah akbar. lah. Penonton janganlah kecil hati. Apa Ustaz cakap tua, cakaplah orang lama. Dah Allah kata tua-tua lah. Macam mana? Iyalah. Dia dah lah tua. Mandul. Dan kalau dalam ayat yang lain lah, bukan surah Hud lah, menampar pipinya tu maknanya tak percayanya, tak Sangat percayanya. tak disangka-sangka. Sangat tak percaya. Macam mana ni? Umur dah macam ni dah ni. Nak mengandung lagi pula bersalin. Macam mana orang? Yalah, kalau atuk-atuk opah kita kan umur-umur tu kan duduk di pondok. Rehat-rehat mengaji je lah. Ya. Carilah ustaz-ustaznya. Belajar dengan Ustaz Kazim. Seronok lah. Kan? Jadi macam mana ini? Umur nak mengandung lagi. Nanti nak berpantang. Tak tersangka ini semua boleh berlaku. Dan lebih hebatnya lagi, malaikat ni menyampaikan bahawa mereka ini akan mendapat, iaitu mendapat Nabi Ishaq dan juga nanti akan dapat Nabi Yaqub. Diberitakan waktu tu. Terus bagi tahu. Dan diberitakan bahawa kedua-dua insan mulia yang bakal lahir nanti ni adalah Nabi. Nabi Ishaq tu juga nanti lahir tu dia adalah Nabi, dan Nabi Yaqub daripada Nabi Ishaq tu nanti dia juga adalah maknanya anak kamu, cucu kamu nanti merupakan Nabi dan juga Nabi. Itu maknanya satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada malaikat supaya disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan juga isterinya sebagai satu berita gembira. Kan sebelum ni kan? Ya. Sebelum ni kan macam sedih sikit. Cerita dia macam ada, kalau kata drama tu dia satu plot yang sedih, di mana maklumlah Siti Sarah lama menikah, kemudian belum dikurniakan zuriat. Siti Hajar pula dapat Nabi Ismail. Dia sedih sikitlah. Satu halnya mereka hidup dalam keadaan kata orang apa, bermadu kan. Lepas tu dia ada sedih. Betul. Rupanya Allah bagi kegembiraan tu memang kalau dah tampar muka tu maknanya disangka-sangka lah. Syok sangat lah tu. Iyalah. Okey, berbalik pada soalan sahabat itu, dia tanya umur tadi. Ada yang mengatakan umur Siti Sarah ketika mengandungkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah 90 tahun. Masya Allah. Itulah 90 tahun. Macam mana agak Itulah. 90 tahun. Dan Nabi Ibrahim pula ada yang mengatakan 100 tahun. Tu dia. 100 tahun tu. Allahu Akbar. Kalau Kalau umur kita ni cicit lah. itulah. Macam mana tu? Ini Allah Ta'ala punya kuasa lah. Dan juga satu kata-kata rangsangan buat penonton di luar sana yang mungkin dah berikhtiar lama nak dapat anak, dengan doanya, ayat Qurannya, terjun tasik dayang bunting lah apa semua kan. Jangan risau, insya-Allah. Insya-Allah dia dengan suami-suami dia terjun sekali lah. Kalau saya tak mengandung, abang mengandung. Dua-dua antara dua lah. Semangat tak apa, jangan risau. Don't worry, be happy. Dalam sejarah telah pun tercatat ada manusia dengan izin Allah, tua bukan alasan, mandul pun bukan alasan. Secara adatnya, kalau Allah nak izin, dapat juga. Itulah sebuah sedikit. Saya suka kalau Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton di luar sana yang mungkin dah berikhtiar macam Ustaz sebut tadi kan. Bukan setakat dayang bunting, macam-macam dayang dah terjun dah ni. Tadi Ustaz dah sebut bagaimana ibunda kepada Nabi Ishaq iaitu Sarah ketika mengandungkan Nabi Ishaq berumur lanjut 90 tahun. Adakah ia satu pengajaran buat kita dalam apa sahaja harapan, jangan kita berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah boleh kurniakan rezeki kepada kita dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka, Ustaz. Betul. Saya sangat-sangat setuju. Kalau mungkin dapat dikaitkanlah dengan sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan musibah banjir. Maksu saya pun terlibat juga. Makndak saya pun terlibat juga. Rumah ditenggelami banjir. Maksu makndak, moga Allah Ta'ala angkat darjat, hapus dosa kita semua. Datang benda-benda tak disangka-sangka tu boleh datang tu. Ini kalau tanya dengan rakan-rakan kita mangsa banjir ni, akan ada cerita 1001 cerita. Kami tak sangka ada yang dah air dah surut. Kami tak sangka ada Quran tak dibasahi air. Kami tak sangka balik rumah tengok kucing masih lagi, masa nak keluar tu kucing tu dah macam dah monyok, dah kata tak ada harapan dah lah. Tenggelam dah kami. Balik duk miau-miau hidup lagi. Allah. Maknanya kan, ini bentuk-bentuk jagaan Allah dalam musibah. Itu yang kita baca apa? Inna ma'al usri yusra. Allah kata ma'a tu maknanya bersama. Bersama dengan susah ada senang. Bukan sekarang kau susah dulu, nanti bersusah-susah dahulu, bersenang-senang. Bukan kemudian. Tengah kau susah ada senang. Itu yang
kalau orang yang ditimpa musibah ni, dia hayati ayat tu, dia akan temui kasih sayang Allah ketika musibah. Ada satu buku tu dia kata di sebalik musibah ada jannah. Itu memang sampai tu bagi saya sampai dia punya maksud itu. Jadi mana-mana yang ikhtiar boleh amalkanlah satu surah ini. Apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Saya ulang. Rabbi habli minas salihin. Itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapat anak atau keturunan yang soleh-soleh, yang mulia. As-Saffat ayat 100. Cadangkanlah pada kawan-kawan semua ataupun boleh disebar-sebarkan maklumat ini, iaitu yang ikhtiar lah kan dengan rawatannya apa sebagainya, tapi doa pada Allah tak pernah putus. Itu paling penting. Ya. Bahkan dalam kita tahu tentang ayat 1000 dinar pun Allah menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan merezekikan kita tanpa disangka-sangka. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan bedah dan banyak lagi kita akan dapatkan info. Jadi kepada anda semua terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana tak ke mana-mana. Duduk bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk dapatkan ilmu dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini berkaitan dengan sirah yang mana kita bicarakan tentang 25 Rasul. Kita fokuskan kepada salah seorang Rasul iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Alhamdulillah. Dan masih lagi kita bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Jadi saya nak anjurkan, saya nak ajak para penonton sekalian untuk sebarkan secara langsung kita ini, terutamanya bagi yang menonton di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, boleh kongsikan di Facebook masing-masing. Rugilah tak kongsi, sebab apa? Ustaz Ilyas Ismail dengan kita ni. Okey Ustaz. Tadi Ustaz ada kongsikan bagaimana keadaan diberitakan kelahiran Nabi Ishaq. Dan kita nak tahu jugalah kenapa nama Ishaq itu diberi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Daniel tadi dan semua penonton-penonton yang saya hormati semuanya. Wallahu alam, Allah saja yang maha mengetahui akan asal usul nama Ishaq, kerana diberitakan oleh malaikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu memang terus bagi kita nama tu Ishaq. Nama tu memang, nama Ishaq tu memang daripada malaikat tu sendiri yang disampaikan daripada wahyu ataupun daripada Allah SWT sendiri. Iaitu Ishaq sendiri dan juga Yaqub. Cuma ada juga yang mengaitkan Nabi Ishaq ini dengan senyuman. Maksud Ishaq tu sendiri, kalau macam contoh Nabi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh, ada yang mengaitkan Nuh itu dengan Niyahun. Niyahun ni maknanya orang yang selalu bersedih, menangis, sedih, Niyahun, nangis. Nuh, ini Ishaq tersenyum. Kerana mungkin juga ada kaitan dengan kegembiraan senyuman bondanya ketika mendapat khabar bahawa Nabi Ishaq telah akan lahir sebagai anak kepada Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah. Itulah sebuah sedikit yang boleh kita kaitkan. Wallahu a'lam. Baik, itu dia satu info untuk kita semualah. Baiklah, Mas Ripah di Facebook ni katanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam serta semua kru. Setiap Nabi ada keistimewaannya yang Allah kurniakan bagi Nabi Ishaq alaihissalam. Apakah keistimewaan baginda yang Allah berikan untuk dicontohi kepribadiannya pada umat-umat selepas kewafatan beliau, baginda? Memandangkan soalan ini ada kaitan dengan apa yang saya nak kongsikan atau yang tadi mungkin kita dah sembang-sembang tadi kan. Kalau begitu kita sebut sajalah. Kita kongsikan teruslah. Tuan-puan semua, sahabat kita Mas Ripah Nur Jamain, terima kasih atas soalannya. Kalau tuan-puan semua perasan, tadi saya ada sebut tentang poin saya yang sebut tadi, iaitu Nabi Ishaq dikenali sebagai Nabi yang alim. Alim di sini maknanya seorang yang banyak ilmu. Walau bagaimanapun tidaklah diperincikan bagaimanakah kemahiran ilmu yang dikurniakan pada Nabi Ishaq ini. Kebolehannya, kemahiran ataupun
kepakaran baginda pada bidang apa. Sekarang kan orang usul fiqh lah, fiqh lah, hadis lah, Quran semua, tarannum ke apa, itu kepakaran alim mereka sendirilah. Namun Nabi Ishaq tak diperincikan atau tak diperjelaskan, hanya disebut alimun. Dan perkataan alimun ini dapat kita sama-sama lihat iaitu dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Kata Allah, mereka menjawab, janganlah engkau takut. Sebenarnya kami hendak menggembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu. Surah Al-Hijr ayat 53. Itu buktinya. Allah sendiri sebut bahawa Nabi Ishaq ni dia akan lahir sebagai seorang yang macam ulama lah, orang yang alim lah, orang yang ada keilmuannya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, selain pada Nabi Ishaq, Nabi apa? Nabi Ismail lah, Nabi Ismail. Nabi Ismail pula yang lahir daripada Siti Hajar. Juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ni bukanlah kita nak membanding. Kita nak sebut bahawa Nabi Ishaq ada kelebihan keistimewaannya, sedangkan Nabi Ismail yang juga saudaranya juga, dia ada kelebihan dia juga. Kelebihannya di mana? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikannya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Atau seorang anak yang santun. Halim, alim. Dia beza ha dengan ain saja. Kalau Nabi Ishaq tadi alim. Kalau yang Nabi Ismail halim. Orang yang nama Helmi, Halim. Dia lah tu, merujuk pada tu lah tu, sifat kelembutan. Dan dia pun kena lembut jugalah. Kan? Nama ni dah kan. Nama dah elok. Tapi nampak gaya tak berapa nak ni sangat kan. Macam suruh tukar nama ya. Tu kan. Mengamuk dalam grup WhatsApp tu kan. Contoh kan. Jadi tuan-puan semua, kalau sahabat kita tanya tadi soalan tentang keistimewaan, kelebihan, itulah dia. Cuma sikit saya nak tambah boleh? Silakan. Okey. Alang-alang sebut pasal Halim. Halim tadi, saya teringat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Imam Raghib As-Sirjani rahimahullah ada menyebutkan, kata beliau, di kalangan hamba-hamba Allah manusia ni semua, saya dan yang tadi semua penonton, akan ada di kalangan kita ini yang akan beroleh kelebihan di mana kalaupun ilmunya tak banyak, amalnya kurang. Maknanya dia ni amalan tu taklah banyak, puasa sunat ke apa, buat. Banyak, mungkin tidak. Ilmu pun taklah tinggi sangat sampai bergelar ulama. Dia orang biasa-biasa saja. Tetapi Allah akan angkat darjat dia dengan kelebihan amalan ataupun perangai, 4 perangai. 4 perangai kalau dia buat. Ni sajalah nak kongsi-kongsi kan. Pandangan ataupun kalam-kalam ulama ni ambil berkat sikit. Kalau nak dapat kelebihan tu, orang maknanya dia macam inilah. Maksudnya orang tu orang biasa. Tapi di hari kewafatan dia, hari dia meninggal, ramai semayangkan orang dia. Orang tak sangka memang dia. Kan? Maknanya dia ni bukanlah kata, dia tak cari pasal dengan orang. Tapi hari dia meninggal tu ramai semayangkan dia, doakan dia. Dia meninggal dah lama dah. Tapi nama dia disebut-sebut. Tak berhenti-henti orang sebut nama dia. Kadang orang terfikir, apa amalan dia? Antara yang disebutkan oleh ulama yang saya sebutkan tadi ni, Imam Raghib As-Sirjani kata ada 4 amalan. Ini bolehlah kita sama-sama amalkan. Mengambil poin yang Nabi Ismail tadi yang saya sebut tadi. Pertama sekali dia kata at-tawadhu'. Tawadhu', merendah diri. Perasan tak? Mana-mana orang yang tawadhu', humble, bila dia meninggal orang akan sebut tau, dia ni dulu orang yang sangat, padahal dia di puncak prestasi hebat, dia ni mencipta nama, tapi dia sangat merendah diri. Tawadhu', merendah diri ya. Sahabat saya ada seorang, Ilyas Ismail nama dia. Allahu akbar, Allah tuan-tuan. Awal sangat tuan-tuan. Ilyas kan datuk kau tu, bukan ni ustaz je. Ni orang lagi hebat lah, bukan. Nama sama kot, orang lain. Awal sangat, lupa poin lepas tu. Okey, yang pertama tawaduk. Pertama tawaduk.
Lepas tu lupa lah. Pasal dah tadi puji tu tak boleh. Yang kedua as-sakha. As-sakha ni maknanya pemurah. Dia ni memang orang tak yang banjir tak banjir. Orang mana-mana orang dia tolong. Covid tak Covid pun semangat menolong, membantu, menyantuni orang susah, orang memerlukan ni memang sifat dia. Setakat yang dia boleh Kalau dia tak boleh turun ke lapangan pun transfer. Dia pemurah. Yang ketiga husnul khuluq. Cantik comel akhlak. Dan yang keempat al-hilmu. Ni kita nak kaitkan tadi ni. Al-hilmu, ha lam mim, hilmu, iaitu dia bersifat kelembutan, dia lemah lembut. Senang faham, orang boleh bawa bincang. Kan ada setengah orang kan, dia kata itu lah, tak payah nak bincang lah. Ada dia orang boleh bawa bincang, tolak ansur dan sangat mudah didekati orang. Masya-Allah, 4 perangai ini dapat diamalkan. Kita boleh sedikit sebanyak ambil iktibar perangai Nabi Ishaq yang alim atau perangai Nabi Ismail yang halim. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, mungkin kita nak ambil kesempatan sebelum kita nak tutup di TV3 ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Saya tertanya-tanya Ustaz, ketika berada di Palestin dulu, saya melihat bagaimana orang-orang Yahudi ini mereka tidak boleh terima tentang Nabi Ismail. Sedangkan kalau ikut logik akalnya para penonton sekalian, Nabi Ismail juga merupakan anak kepada Nabi Ibrahim. Tapi mereka hanya menerima Nabi Ishaq, iaitu saudara kepada Nabi Ismail. Mengapa Ustaz? Terima kasih secara ringkas ni kita nak tutup dah ni. Di TV3 lah. Tapi tuan puan janganlah tutup TV. Kita akan ke TV9 pula. Kan? Maknanya kita nak sebutkan pada tuan puan semua bahawa Nabi Ishaq lahir daripada Siti Sarah. Ayahandanya sama Nabi Ibrahim, samalah dengan Nabi Ismail, cuma bundanya Siti Hajar. Yang menjadi persoalannya sekarang adalah mereka puak-puak tu tadi ni, mereka ni tak boleh terima Nabi Muhammad SAW adalah kerana jalur keturunannya daripada Siti Hajar atau Nabi Ismail. Kerana kata mereka, Siti Hajar ini hamba. Dia hamba yang dihadiahkan Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Maka maaflah kalau budak-budak sekarang kata apa ini hamba, ini keturunan hamba. Dia tak dengan izin lah, dia tak claim. Dia tak claim sebagai itu anak yang sah. Padahal Siti Hajar juga isteri Nabi Ibrahim. Kita nak beritahu, dia isteri pada Nabi Ibrahim. Sungguh pun dia hamba. Panjanglah ceritanya, tapi dia adalah isteri Nabi Ibrahim yang sah. Kan? Jadi tak timbul isu kata ini anak daripada hamba. Ini anak isteri yang betul. Apa betul, apa hamba ni? Tak ada. Dia tetap isteri kepada Nabi Ibrahim dan dimuliakan oleh Allah SWT sehingga kan syariat orang duk sa'i tu datang daripada mana? Siti Hajar punya perbuatan berlari-lari anak tu. Mulia. Maknanya macam ni. Kalau mereka puak-puak, kita malah nak sebut banyak kali sangatlah. Kalau mereka itu di kalangan mengkaji dan menyelidik benar-benar sejarah, mereka akan temui. Persoalannya apa? Ingat tak tadi? Golongan apa? Maghdub. Maghdub tu maknanya apa? Dimurkai. Sebab apa dimurkai? Tahu benar, tahu benda yang betul. Tapi mereka tolak. Lawan. Tolak satu hal. Lawan. Dia lawan. Dia tak boleh terima fakta dia. Maka kesombongan, keegoan mengatasi kebenaran, maka dia tak akan temui. Kalau macam kartun kan ada cerita Papa Zola kan, dia memperjuangkan kebenaran. Kebenaran. Tapi kalau ada orang dia dah tahu kebenaran tapi dia lawan, maka itulah maghdub, golongan yang dimurkai Allah Taala. Ni sajalah ada penonton adik-adik yang dia dua tolak kebenaran. Okey, tengok juga. PKP lama sangat. Nama je dai. Itulah dia. Tak apa. Melayan anak-anak. Okey Ustaz. Saya sangat seronok kerana pagi ini banyak info yang kita dapat para penonton sekalian Bagaimana juga kita dapat info mengenai rupa-rupanya mereka menolak Nabi Ismail alaihissalam kerana daripada Hajar. Dan kejap lagi Ustaz, mungkin kita nak cerita juga bagaimana Nabi Ishaq dan perkahwinannya. Dan saya yakin Ustaz akan kongsikan sekejap saja lagi Ustaz bagaimana juga berkaitan dengan tempoh masa yang lama juga untuk mendapatkan anak. Tapi insya-Allah sekejap saja lagi. Kita akan tutup di TV3 dan sambungannya di TV9 selepas ini. Terus bersama kami, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, kemudian dari timur ke barat. Tak dilupakan juga kepada sahabat kita yang berada di Sabah dan Sarawak yang turut menonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Dan juga sahabat kita yang berada di sekitar Asia Tenggara ni, di Brunei, di Singapura, termasuklah juga di Indonesia yang turut menonton pada pagi ini. Terima kasih diucapkan. Dan hari ini Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita bincarakan tentang Nabi Ishaq alaihissalam, topik sirah, kisah 25 Rasul, dan bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Para penonton sekalian, sebelum kita nak sambung pengajian kita ini, proses kita untuk dapatkan ilmu ini, saya nak ajak anda semua, mari sama-sama kita doakan kepada angka korban yang lebih daripada 30 orang yang telah terkorban akibat daripada bencana banjir ini. InsyaAllah diberikan husnul khatimah, dan insyaAllah bagi mereka yang beragama Islam, kita doakan segala dosa mereka diampunkan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baiklah para penonton sekalian, kita teruskan. Mungkin Ustaz, hari ini kita bicarakan tentang Nabi Ishaq. Saya suka dengan soalan daripada sahabat kita ini, Anna Karnina ni. Katanya, siapakah yang diarahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Iraq untuk mencari calon isteri dari keluarga Ibrahim untuk Nabi Ishaq alaihissalam? Seterusnya, siapakah nama isteri Nabi Ishaq dan dalam usia berapakah Nabi Ishaq alaihissalam berkahwin? Dan berapakah bilangan anak-anak Nabi Ishaq alaihissalam? Sebab apa? Tadi pun saya ada tinggalkan soalan. Kita nak tahu juga bagaimana proses ataupun keadaan Nabi Ishaq alaihissalam ini berkahwin. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Da'i Hadiri dan semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang tadinya di TV3, sekarang kita balik ke TV9 dalam rancangan yang sama, Tanyalah Ustaz. Dan juga kita mengucapkan terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan oleh teman-teman, rakan-rakan kita di Facebook. InsyaAllah dengan soalan-soalan yang diajukan, jawapan yang sebaiknya dan semampunya lah yang saya dapat berikan. Lebih-lebih boleh kita rujuk dengan yang lebih alim, yang lebih pakar, ramai di luar sana, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, soalan sahabat kita tadi, Anna Karnina, dia tanya tentang bagaimana kisah kurang lebih pernikahan Nabi Ishaq alaihissalam. Ya. Walau bagaimanapun tidaklah diceritakan dalam Quran maupun dalam hadis, namun ada beberapa kisah-kisah yang mungkin bolehlah kita sekadar kata orang maklumat tambahan sahaja untuk kita ketahui bahawa disebutkan bahawa Nabi Ishaq alaihissalam berumah tangga ataupun berkahwin dengan seorang wanita yang juga dikenali dengan Rifqah. Rifqah, ada sebutan-sebutan lain pun ada, namun ada juga yang menyebutnya sebagai Rifqah, yang mana pernikahannya itu diaturkan ataupun ada yang mengatakan ianya itu merupakan aturan jugalah daripada seorang yang bernama Laban. Ada yang nama Laban pun ada, ataupun ada sebutan nama-nama yang lain. Tak kisahlah, yang mana hasil pernikahan mereka ini disebutkan juga bahawa lahirlah Nabi Yaqub alaihissalam dan juga saudaranya yang dikenali sebagai Aish, atau ada yang menyebut sebagai Aishu. Walau bagaimanapun, daripada hubungan mereka ini, iaitu Aish ataupun Aishu dengan Nabi Yaqub ini, ada suasana yang tak berapa nak sedap sikit. Di mana Aish ataupun Aishu ini dia ada dengki, dia ada perangai yang tak apa nak elok sikit lah, kan. Dan benda ini kita janganlah berasa asing, kerana dalam Quran, sekejap ya, saya cuba semak semula. Dalam Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan bahawa, kata orang kan biasa, anak-anak Nabi pasal pula dengki-mendengki pula ni. Ada perangai-perangai tak elok pula dia orang ni semua, pasal tak jadi baik-baik belaka kan. Bapa Nabi dengan anak tak jadi perangai macam tu. Dia macam ni. Dalam Quran sendiri, Allah Taala ada menyebutkan di kalangan anak-anak Nabi ni ada yang zalimun, ada yang muhsinun. Muhsinun maknanya baik, yang baik-baik lah, yang elok-elok perangai lah.
namun ada juga di kalangan mereka ini yang zalimun. Wa min zurriyatihima, daripada zuriat-zuriat mereka ni nanti ni akan ada yang muhsinun, akan ada yang zalimun. Jadi jelas Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, maka tidaklah kita nak fikir pelik-pelik panjang-panjang pasal Nabi tak berjaya didik anak ke apa. Jangan keluar mulut cakap-cakap macam tu ya. Okey, jadi bila ada dengki macam tu, ada juga yang mengatakan selepas daripada itu Aisyah ataupun Aisyu ni membawa diri dan akhirnya dia mengembara pergi ke Rom. Maka lahirlah mungkin anak cucu keturunan dia Rom lah apa di sana, panjang cerita. Dan Nabi Yaqub pula, ada soalan tentang anak-anak selepas itu kan. Nabi Yaqub pula lahirlah beberapa zuriat daripada Nabi Yaqub yang nanti insya-Allah asatizah akan datang atau panel akan datang akan lebih perjalakan. Sekadar sekali lalu saja, iaitu Rubin, Syam'un, Levi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Rahil, Yusuf, Bunyamin dan ada lagi nama-nama yang mungkin tidak saya sempat catat, yang mungkin tuan-tuan pun ada yang tahu. Namun yang paling terkenal daripada anak-anak Nabi Yaqub ini Yusuf dan Bunyamin. Atau orang ini ada orang kenal sebagai Benjamin tu Bunyamin lah. Bunyamin dan juga Yusuf, atau dia orang ada yang panggil sebagai Joseph, Yusuf lah. Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Bunyamin. Yang lain-lain tu mungkin nama-nama yang kita jangan dengar atau mungkin kita tak pernah dengar. Sedikit sebanyak berkait tentang latar belakang keluarga ataupun rumah tangga yang dibina oleh Nabi Isa alaihissalam dengan isterinya, yang ada yang mengatakan namanya adalah Rifqah, wallahu a'lam. Ya, itu dia isteri kepada Nabi Ishaq, iaitu namanya Rifqah ataupun Rafqah. Rafqah, ya. Baik Ustaz. Nabi Ishaq tadi Ustaz ada sebut, yang mana fakta kelima, Nabi Ishaq disebut pangkatnya sebelum lahir. Ya, betul. Bagaimana Ustaz boleh gambarkan keistimewaan Nabi Ishaq berbanding dengan nabi-nabi yang lain? Okey, Nabi Ishaq alaihi salam ini telah pun dikhabarkan oleh malaikat bahawa baginda akan lahir, yang mana mereka itu telah pun disebut sebagai nabi, iaitu Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub. Lahirnya mereka itu dalam keadaan pangkat itu dah disebut sebagai nabi, Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub alaihimassalam. Okey, kalau dari satu sudut yang lain kita lihat macam contoh nabi-nabi yang lain lah ya, nabi-nabi yang lain, ada setengah-setengah mereka ini kalaupun lahir sebagai nabi, tetapi ada di kalangan nabi-nabi ini sudahlah lahir itu sebagai nabi, dan mereka pula beroleh pangkat dan jawatan lain pula. Kan, walaupun kebanyakan daripada para nabi ini adalah pengembala kambing. Betul. Tapi tak semua. Tak semua. Ada yang jahit baju, ada yang petani peladang. Namun ada juga di kalangan nabi-nabi Allah ini, dia ada jawatan khusus dia. Sebagai contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni dia raja. Atau kalau dapat kita simpul fahamkan, Nabi Sulaiman ni dia ada jawatan yang tak pernah ada orang dalam dunia memiliki jawatan serupa Nabi Sulaiman. Sebab dia ada paling-paling tidak pun 3 lah yang utama. Pertama, baginda Nabi, raja, kaya. Satu lagi kalau boleh tambah, kuasa mutlak. Dia kalau kuasa mutlak ni dia tak ada sempadan. Tak ada. Dia kuasa dia meliputi semua. Kalau macam Raja Zulkarnain, barat ke timur, kekuasaan dia punya teritori dia lah ya. Ini dia kuasa dia mutlak. Tu maknanya dah lah nabi. Lepas tu dia ada pangkat kekuasaan yang lain. Tapi yang bagusnya Nabi Sulaiman, walaupun sekarang cerita Nabi Ishaq, kita sebagai selingannya, Nabi Sulaiman ni salah satu yang kita belajar sifatnya adalah beliau tak pernah tinggal doa untuk mak bapak. Masya Allah. Kan ni'mati wa ala walidah itu kan, aku bersyukur, kurniakanlah aku kesyukuran atas nikmat yang kau kurniakan padaku dan mak bapak aku. Dia satu pelajaran lah buat anak-anak di luar sana. Mak bapak kita jangan pernah lupa. Ada segelintir daripada kita baru dapat pangkat sikit, lupa dah. Lupa dah. Dia jangan lupa, jangan abai. Mana kedudukan posisi yang kita dianugerahkan ke, diberikan ke, tanpa ibu ayah, tanpa doa mak ayah, siapalah kita? Takkan boleh berceramah hari ini tanpa lahir daripada seorang ibu. Kan? Takkan boleh jadi moderator lah. Jadi da'i hari ini tanpa lahir daripada seorang mak yang mulia, mak yang baik. Jadi iktibarnya. Dan selain daripada Nabi Sulaiman, ada juga Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah memegang tampuk pemerintahan sebagai
yang memegang perbendaharaan negara Mesir, ataupun bahasa orang ini kata Menteri Kewangan lah. Menteri Kewangan lah. Dia Nabi. Tapi dalam masa yang sama dia juga merupakan seorang yang berpangkat, berjawatan. Inilah juga kalau maknanya kelebihan Nabi-Nabi Allah yang tersendirilah. Maksudnya Ustaz, memang kelebihan Nabi Ishaq ini telah dikabarkan bagaimana pangkatnya, siapakah sebagai dia seorang Nabi. Sebagai seorang Nabi. Telah pun disebut. Itu. Okey Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan Ustaz, kenapa Nabi Ibrahim tidak mahu Nabi Ishaq berkahwin dalam kalangan wanita kaum Kanaan? Tapi kejap je lagi Ustaz ya. Kalau anda nak tahu apakah jawapannya, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Ya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan topik besar kita sirah. Dan Alhamdulillah topik 25 Rasul, dan kita fokuskan kepada salah seorang Rasul dan Nabi, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Dan saya nak ambil kesempatan untuk menyatakan syukur dan juga Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang telah menyokong dan terus menonton kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kami di sini terus teguh berdiri kerana sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih para penonton sekalian. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz, sebelum kita rehat tadi, saya mewakili para penonton nak tahu sangat kenapa dalam ada riwayat menyatakan Nabi Ibrahim mahu mengahwinkan Nabi Ishaq, tetapi Nabi Ibrahim tidak mahu Nabi Ishaq alaihi salam berkahwin dengan wanita berketurunan Kanaan. Adakah kerana mereka tidak mengenali Allah dan juga mereka syirik? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih Da'i Hadari dan penonton-penonton yang saya hormati. Sungguh pun kisah itu pun juga tidak termaktub dalam Quran maupun dalam hadis. Namun kalau siapa-siapa yang rajin untuk menelusuri sirah, kita akan mendapati bahawa orang Kanaan ni dia ada perangai dia yang kata orang kurang comel lah. Maknanya selayaknya bagi seorang Nabi Allah untuk nak melahirkan zuriat keturunannya yang bagus-bagus, pewaris perjuangan dakwah ini, maka perlulah dicari ladang ladang nak disemai benih yang baik-baik juga daripada tanah yang baik-baik. Maknanya cari wanita yang dari keturunan yang baik. Saya tak dapat nak ulas panjang sebab benda tu pun tak diperincikan kisahnya. Mungkin kita pandang bahawa memilih jodoh ataupun memilih pasangan isteri ni juga ataupun memilih isteri sebagai calon pasangan hidup ini adalah satu benda kriteria yang penting sebagai kelangsungan hidup kita. Sebab itu dalam hadis pun Nabi sebut lihasabiha nasab maliha jamaliha walidiniha tu kan, iaitu termasuklah tengoklah juga keturunan dia, keturunan orang yang macam mana, dan juga dia punya agama dia. Namun kalau pilih agama, bertuahlah kedua tangan kita, maknanya bahagia hidup kita lah. Wallahu alam tu. Itu dia. Rupa-rupanya ada pengajaran di sebaliknya Ustaz ya. Okey, soalan di Facebook Pak Suli katanya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kekuatan luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ishaq alaihi salam? Adakah kekuatan fizikal untuk menentang musuh-musuh Islam? Dan adakah baginda Nabi Ishaq alaihi salam juga menghadapi tentangan musuh-musuh Islam sehingga ada berlaku peperangan ataupun penentangan? Silakan Ustaz. Ya, wallahu alam, dari segi perincian kisah tentang perjuangan Nabi Ishaq ini juga sekali lagi saya katakan bahawa taklah dapat kita nak ceritakan sebab tak ada kisahnya itu. Cumanya secara umum para nabi-nabi Allah ini Allah Taala sendiri sebut, maknanya asalkan dia Nabi dan Rasul saja, inilah dia punya dugaan dia. Dugaan dia berupa apa? Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, demikian kami jadikan tiap-tiap nabi. Allah kata apa? Demikian kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan manusia dan jin.
setengahnya membisikkan kata-kata dusta yang indah susunannya untuk menipu, memperdaya, scam. Untuk scam pendengarnya. Menipu pendengar-pendengarnya itu. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau tak salah, ini surah Al-An'am ayat 112. Secara umum, setiap Nabi mesti ada musuh. Setiap Nabi pasti ada musuh. Maka iktibar daripada kisah Nabi Ishaq pun, kalau dah kata Allah sendiri sebut, setiap Nabi ada musuh, maka tak terkecualilah Nabi Ishaq. Jadi tak patut timbul soalan-soalan orang kata apa? Kesian ustaz-ustaz ni ya. Ustaz-ustazah ni, penceramah ni ke, dai ke. Ada juga yang benci. Ada juga yang benci, yang meluat. Bukannya ustaz tu buat salah pun, dia menegur, nak menasihat. Asal menasihat je kena hentam. Asal dia kena kecam. Maka kita nak katakan bahawa relax, tenang, kerana Nabi juga ada musuh. Sedangkan para Nabi pun yang semestinya mengajak ke arah kebaikan pun dibenci, yang bukan Nabi apatah lagi kan. Maka ini satu iktibar buat kita jugalah, untuk tabah dan terus gagah menyampaikan risalah Islam hinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Allahu akbar. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada kongsikan fakta yang ke-6, bagaimana Nabi Ishaq beroleh keberkatan sejak ayahandanya. Keberkatan yang dinyatakan itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu pada surah As-Saffat, ayat yang ke, Allahumma salli ala Muhammad, sekejap ya. Ayat yang ke-113. Ayat yang ke-113 membuktikan fakta yang kita katakan bahawa tadi ni, Nabi Ishaq dikurniakan barakah, dikurniakan berkat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami limpahkan berkat kepadanya, tu Nabi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dan kepada anaknya Ishaq, dan di antara zuriat keturunan mereka ada yang baik-baik, ada hak zalim terhadap dirinya sendiri. Sadaqallahul Azim. As-Saffat ayat 113. Ini membuktikan bahawa Allah sendiri menurunkan berkatnya kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Maknanya betul lah manusia yang ada berkat, keberkatan dalam hidup. Semua kita ni insya-Allah lah, saya fikir kita sering dengar tentang berkat-berkat ni. Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang berkat, rezeki yang berkat, umur yang berkat. Senang faham berkat tu apa? Nak kata senang fahamnya, berkat ni Tok Guru kita lah ajar orang pondok-pondok kampung-kampung bagi bahasa senang faham. Berkat ni macam cukur misai. Ada ni memang kitab tak sebut, tapi nak senang faham. Kadang kan al-barakah, kita kan panjang ceritanya kan. Bahasa Arab kan. Zaidul Khail apa panjang dia kata apa ustaz Arab sangat. Ginilah. Berkat ni serupa cukur misai. Misai bila ada misai? Tak nampak. Okey tak. Ada sikit. Tapi jarang-jarang kot ya. Dia tak berapa subur. Tak apa. Dia misai cukur misai kan, makin dicukur tumbuh. Pas cukur tumbuh, Itulah berkat. Pas guna keluar lagi. Maknanya siapa yang rezeki dia berkat, maknanya guna mari lagi. Sedekah dapat lagi, wakaf dapat lagi, bagi sumbangan ke orang, banjir ke covid ke lagi kaya. Lagi dapat. Cukup misai pula, bersedekah lah. Bersedekah lah. Kan, bersedekah lah. Nanti Allah bagi dan bagi. Kadang hampa kita pun tak larat dah ni. Ya Allah, banyaknya ya Allah. Itulah berkat. Maka Nabi Ishaq dia beroleh berkat. Berkat yang macam mana? Wallahu alam. Mungkin berkat ilmunya, mestilah berkat usianya, maka kita pun nak juga. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Bila sebut tentang berkat ni, saya teringat pula kepada Uthman bin Affan Ustaz. Ini sekadar selingan lah para penonton sekalian. Yang mana kalau anda nak tahu, sekarang ini di Saudi Arabia ataupun Arab Saudi
masih ada akaun yang didaftarkan di bawah nama Osman bin Affan di bawah Kementerian Wakaf Arab Saudi yang mana hartanya tidak pernah putus hingga hari ini. Allahu Akbar. Berkat. Okey Ustaz. Ruby Abu Bakar. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada umur berapakah Nabi Ishaq alaihi salam meninggal dunia? Sebab poin yang terakhir, fakta yang Ustaz sebutkan tadi, baginda seorang yang mempunyai usia panjang. Umur berapakah Nabi Ishaq alaihi salam meninggal dunia dan di manakah terletaknya makam baginda? Ya, baik. Terima kasih kepada Puan Ruby ya. Tak tahulah Puan ke Cik Puan lah senang ya. Cik Puan Ruby atas soalannya. Wallahu alam, usia baginda ataupun Nabi Ishaq alaihissalam wafat, ada yang mengatakan bahawa baginda meninggal dunia ataupun kewafatan pada usia 180 tahun. Masya-Allah. Ada yang mengatakan begitulah, 180 tahun. Maknanya antara Nabi Ibrahim ayahandanya, Nabi Ismail saudaranya dan juga Nabi Ishaq, antara ketiga-tiga Nabi Allah ini ada yang berpandangan mengatakan Nabi Ishaq lah yang kalau ikutkan masing-masing 100. Nabi Ibrahim pun 100 tahun, Nabi Ismail pun 100 tahun dan Nabi Ishaq pun 100. Cuma dalam ketiga-tiga Nabi Allah ini, Nabi Ishaq lah yang agak panjang lagi sikit umurnya itu. Agak panjang sikit umurnya. Namun soal umur panjang ke apa ini kita tak bahas lah. Ataupun berapa figure yang tepat berapa tu kita tak bahas lah. Cuma bagi kita Nabi-Nabi Allah ini pengajarannya. Pengajarannya iaitu mendapat umur yang panjang satu. Yang paling kita harapkan sekali adalah berkat pada umur. Ataupun saya nak kongsikan juga ada satu doa yang kadang ibu-ibu penonton-penonton dia paling tidak pun dapat doa tu dia sedap macam ada satu sesuatu yang dia boleh pakai ya. Door gift. Dia macam dapat door gift, dapat berkat. Bil Nuri dapat berkat. Dulu bunga telur lah. Ni kita nak bagi berkat sikit. Bagi apa tu macam seolah-olah cendera hatilah. Doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an agar beroleh umur yang panjang. Ada baki masa lagi? Boleh. Boleh. Okey. Doanya kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu waghfir lahu. Apa maknanya? Ya Allah, kurniakanlah kekayaan padanya. Nya tu anak-anak kita lah. Kurniakan kekayaan atau banyaknya harta padanya. Anak cucu keturunan pun ramai juga untuk dia. Dan panjangkanlah usia hayatnya dan ampunkanlah dia. Kan ini yang dibacakan Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu an sehingga dapat banyak kelebihan dalam hidup, umur yang panjang. Satu permintaan Ustaz, saya mewakili para penonton, boleh tak Ustaz kongsikan di media sosial Ustaz doa ni kejap lagi mungkin di Instagram mungkin Ustaz insyaallah boleh. Boleh pergi ke Instagram ataupun Facebook Ustaz Ilyas. Okey Ustaz. Pelan tindakan kita. Saya kalau boleh nak mengajak para penonton dan juga Ustaz juga mungkin ke poin ini ataupun satu perkara yang kita perlu tekankan bila kita belajar tentang kisah Nabi Ishaq ini. Saya nampak kisah keluarga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq ini sebenarnya mendidik kita untuk lahirkan ataupun membimbing generasi muda ataupun anak-anak kita supaya soleh dan meneruskan kebaikan ataupun legasi dakwah kita. Pelan tindakannya Ustaz, silakan. Saya nampak begini, tuan puan semua, rakan-rakan penonton tanyalah Ustaz yang hidupnya berkat semuanya, amin. InsyaAllah. 3 perkara. Senang, 3 perkara ya. Pertama sekali adalah hidup kita ni yang kita nak ambil iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim yang akhirnya mendapat khabar gembira Nabi Ishaq ini. Pertama sekali adalah berusaha untuk mendidik anak cucu keturunan kita ataupun mendidik anak-anak kita memiliki sifat redha dan sabar dengan apa jua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dapat anak kan usia lambat. Betul. Mestilah hari-hari bersedih, tak mengandung-mengandung lagi kan. Saya fikir kekuatan ini bergantung pada suami juga. Bagi semangat, tak apa, sabar yang kawan Perli, kawan Cindy, tak apa, sabar. Ini maknanya penting seorang suami atau seorang bapa terhadap anak-anak. Okey, satu. Yang keduanya adalah saya percaya, saya yakin bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq juga
merupakan di kalangan mereka ini seorang yang alim, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran juga. Alim di sini maksudnya orang yang mementingkan ilmu dalam hidup dia. Manusia ni antara ilmu dan nafsu. Kalau dia banyak sibuk dengan ilmu, nafsu dia jadi, itu yang jadi makan tak kisah sangat, tidur tak peduli sangat, mengatur orang tak berapa sangat. Pasal dia sibuk dengan ilmu. Tapi kalau ilmu kurang, nafsu ke depan. Tu masalah tu. Malas nak pergi majlis ilmu apa kan. Jangan begitu. Okey. Dan yang ketiga, perasan tak satu pelajaran dia? Nabi Ibrahim masa malaikat datang tadi, malaikat bagi tahu kata tujuan dia juga nak cerita pasal kaum Lut tu. Tapi Nabi Ibrahim sikit pun maaf cakap memanglah Nabi tak perangai macam tu. Tapi bagi kita tak membawang lah. tak ambil tahu pasal orang. Pasal kaum Lut tu memang dia orang tahu, dia orang tu. Tapi yang patut kena dah. Fokus pada apa yang sedang nak disampaikan. Kalau kita kan dengan kata nak pergi hentam sana. Membawang kat sejam. Apa yang saya nak sebut di sini juga, dalam situasi suasana banjir pada ketika ini, tolonglah. Kita doa yang baik-baik. Jangan sesekali mengeluarkan kata-kata, menghukum kata inilah semua balasan apa. Jangan. Berilah kabar gembira, kata-kata semangat, rangsangan, motivasi buat mereka yang sedang diuji musibah banjir. Kerana giliran kita entah bila. Betul. Itulah yang Allah nak ajar kita, hidup hormat, santun pada siapa sahaja. Wallahu a'lam. Mungkin kita belum diuji, bahkan mungkin lagi teruk ujian kita, Ustaz. Allahu Akbar. Okey Ustaz, doa ringkas daripada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa pasangan dan anak-anak kami. Ya Allah, kami banyak melakukan kesilapan, ketelanjuran dalam hidup kami. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, musibah yang Kau datangkan ini adalah bertujuan mengangkat darjat kami, menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar rintihan dan doa dan rayuan daripada kami. Ya Allah, bantulah sahabat-sahabat kami. Ya Allah, bantulah sahabat-sahabat kami. Ya Allah, teguhkan iman mereka, teguhkanlah jiwa mereka, semangat mereka. Ya Allah, mengharungi musibah yang sukar ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail kerana sudi bersama dengan kami Tanyalah Ustaz pada pagi. Insya-Allah nanti kita akan bersama lagi Ustaz. Insya-Allah. Baik. Para penonton sekalian, bantulah, kerana kalau kita mempermudahkan urusan orang lain, pasti masa depan Allah akan permudahkan urusan kita. InsyaAllah. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.